A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada kali ini dalam siri bacaan kitab, insya-Allah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, pada ketika ini masjid-masjid di seluruh negeri Terengganu telah pun diberi kebenaran untuk menjalankan segala aktiviti yang sebelum ini telah pun dijalankan sebelum daripada Perintah Kawalan Pergerakan disebabkan wabak penyakit COVID-19. Jadi alhamdulillah, kesemua aktiviti yang berada di Masjid Al-Muqtafi Billah Shah telah pun berjalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah sama-sama ikuti kami kembali di Masjid Al-Muqtafi Billah Shah dengan pelbagai aktiviti dan program-program yang dijalankan. Dan tuan-tuan boleh bersama-sama dengan kami untuk dapat maklumat. Jika sekiranya tuan-tuan ingin dapatkan maklumat berkaitan dengan aktiviti dan program-program yang berjalan selepas ini, insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan ataupun boleh bersama-sama dengan kami dalam ataupun ikuti kami dalam Facebook page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah. Boleh sama-sama follow Facebook page tersebut, dan segala makluman ataupun aktiviti-aktiviti masjid kami akan masukkan ke dalam Facebook page tersebut dan juga ke dalam Instagram Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, iaitu mambs.kt. Jadi insya-Allah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama ikuti kami di media-media masa yang telah pun kami sediakan, dan boleh dapatkan makluman berkaitan dengan program dan aktiviti masjid di situ, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada kali ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, sebelum ini saya membaca kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi disebabkan kita di masjid kita telah pun berjalan aktiviti yang sebelum ini telah pun berjalan. Jadi bacaan kitab Al-Azkar itu kita telah jadikan sebagai tazkirah zuhur ataupun kuliah selepas daripada solat fardu zuhur pada setiap hari Ahad sehinggalah hari Khamis. Jadi bacaan untuk kitab Al-Azkar itu hanya akan dibaca selepas daripada solat fardu zuhur di dewan kuliah ataupun dewan Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, dewan solat utama Masjid Al-Muqtafi Billah Shah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk menyambung bacaan ataupun menyambung pembelajaran berkaitan dengan kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi itu di masjid selepas daripada solat fardu zuhur, insya-Allah. Jadi disebabkan itu saya insya-Allah akan membaca kitab yang baru. Sebelum ni saya membaca kitab Al-Azkar. Jadi disebabkan kitab Al-Azkar itu kita telah baca di dewan solat, jadi insya-Allah saya akan baca kitab yang baru. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan memperkenalkan satu kitab yang baru pada kali ini, iaitu ringkasan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin, juga karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Untuk makluman tuan-tuan, Riyadhus Shalihin iaitu sebuah kitab yang mempunyai 2 jilid yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang mempunyai berbagai-bagai hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Jadi cuma kitab yang saya baca ini adalah kitab ringkasan Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang meringkaskan kitab asal kitab Riyadhus Shalihin, iaitu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Cuma ringkasan Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. InsyaAllah kita akan sama-sama membaca kitab ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kitab ini, insya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah pada pendahuluan ataupun pada pembukaan bacaan kita pada kali ini, saya ingin mengambil
sedikit kata-kata Syekh Yusof berkaitan dengan kitab yang dikarang ini, iaitu di bahagian pendahuluan. Jadi insya-Allah kita tengok apa yang dikatakan berkaitan dengan kitab yang dikarang oleh Syekh Yusof ini. Dan ini kita tidak masuk lagi lah kepada hadis ataupun poin yang pertama. InsyaAllah kita kenal dulu apa yang terdapat dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Yusof bin Ismail An-Nabhani ini. Baik, kita ambil sedikit poin daripada pendahuluan kitab ini, iaitu kata pengarang, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kata pengarang, kitab ini merupakan sebuah mukhtasar ataupun ringkasan yang di dalamnya kami paparkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, di mana semuanya merangkumi hal-hal asas dalam agama yang akan memberikan manfaat yang luas, insya-Allah. Kitab ini layak dijadikan bahan kajian bagi para penuntut ilmu dan mahasiswa Muslim agar mereka dipimpin ke jalan syurga dan mampu merasakan pelbagai kenikmatan di dalamnya. Jadi kitab ini yang dikarang oleh Syekh Yusof ini diambil daripada kitab Riyadhus Shalihin yang mempunyai ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan hal-hal asas dalam agama. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat memahami asas-asas dalam agama Islam, di mana semuanya merangkumi hal-hal asas dalam agama yang memberi manfaat yang luas, insya-Allah, kata Syekh Yusof. Baik, seterusnya kata Syekh Yusof lagi, ringkasan sengaja ringkasan ini kami ambil daripada kitab Riyadhus Shalihin, kitab terbaik yang telah saya talaah dalam hal ini, kerana di dalamnya merangkumi banyak perkara yang perlu kita ketahui dan amalkan, sama ada berupa ayat Al-Quran maupun hadis sahih dan hasan. Kitab ini merupakan karya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Jadi dalam kitab ini merangkumi banyak perkara yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita bagi memandu kehidupan kita ke arah jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kata Syekh Yusof, kitab ini dikarang kitab yang pada asalnya iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang begitu bermanfaat bagi umat manusia untuk kita mempelajarinya dalam kita nak memperbetulkan kehidupan kita, memperbetulkan amalan kita dan pegangan kita dalam agama Islam. Kata Syekh Yusof lagi, beliau pernah berkata, iaitu Syekh An-Nawawi pernah berkata dalam ceramahnya, saya berasa perlu untuk menghimpunkan hadis-hadis sahih secara ringkas, merangkumi perkara-perkara yang menjadi jalan kepada seseorang menuju akhirat dan mengumpulkan adab-adabnya yang bersifat batiniyah maupun lahiriah, mencakupi hal-hal bersifat taghrib, iaitu galakan melakukan ketaatan, dan tarhib, peringatan untuk menjauhkan dosa, serta semua jenis adab-adab yang lain bagi para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, iaitu hadis-hadis berkaitan zuhud, pembersihan jiwa, pendidikan akhlak, penyucian hati dan cara perawatannya, pemeliharaan anggota tubuh dan menghilangkan kepincangan, serta perkara lain yang termasuk daripada tujuan-tujuan para arifin. Saya memastikan bahawa saya tidak menyebutkan dalam buku ini melainkan hadis sahih daripada kumpulan hadis-hadis yang jelas berstatus sahih yang dinisbahkan kepada kitab-kitab sahih lagi masyhur. Kata Imam An-Nawawi dalam ceramahnya, dia menulis kitab Riyadhus Shalihin itu adalah tujuan bagi memberi kemudahan kepada pengikut ataupun para orang yang belajar bab-bab agama ini untuk mempelajari dan memudahkan seorang itu mempelajari ilmu untuk menuju ke hari akhirat yang mempunyai berbagai-bagai pengisian, baik dari segi lahiriah ataupun batiniah, ataupun dari segi batin, apa yang ada dalam diri kita yang perlu kita betulkan, niat dari segi niat kita ataupun dari segi perbuatan kita. Semuanya itu amat penting dan perlu dipandu melalui
Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, dia membawakan hadis-hadis sahih daripada Nabi yang sahih, yang boleh kita amalkan, yang tidak ada kepincangan berkaitan dengan hadis tersebut, untuk kita sama-sama amalkan. Dan akhir sekali, perbahasan dalam kitab ini kami bahagikan kepada 24 bab yang merangkumi 120 perbahasan. Ini kata Syekh Yusof. Di dalamnya terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan lebih kurang 800 buah hadis Nabi SAW. Bagi guru atau pendidik yang menggunakan kitab ini sebagai bahan rujukan, jika memandang bahawa perkara perbahasan yang kami hidangkan di dalamnya terlalu luas, bolehlah membahagikannya menjadi 2 pembahasan atau lebih sesuai dengan keperluan, daya kecekapan murid atau mahasiswa dan jadual waktu yang ada. Jadi dalam kitab ini, kata Syekh Yusof, merangkumi 120 perbahasan berkaitan, bab-bab yang berkaitan. InsyaAllah kita akan baca, mudah-mudahan kita dapat baca kesemuanya insyaAllah. Dan kata Syekh Yusof, dalam kitab ini mempunyai 800 buah hadis Nabi SAW. Begitu banyak. Mudah-mudahan hadis-hadis ini dapat memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, insya-Allah sekali lagi saya menyatakan bahawa insya-Allah kita akan sama-sama membaca kitab ringkasan Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Mudah-mudahan kitab ini dapat memberi manfaat kepada kita. Kitab ini adalah kitab keluaran Telaga Biru. Jadi para muslim boleh dapatkannya di kedai-kedai yang ada dijual, ataupun boleh cari insya-Allah di kedai-kedai buku kitab keluaran Telaga Biru. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kitab ini insya-Allah. Jadi insya-Allah pada kali ini sekadar itu saja untuk kita pendahuluan bagi kitab permulaan bagi kita untuk membaca kitab ringkasan Riyadhus Shalihin ini. Mudah-mudahan bacaan kita pada masa yang akan datang dapat memberi manfaat dan memperbetulkan apa yang salah dalam kehidupan kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan ini memberi manfaat. Jadi sekali lagi saya ingin nyatakan kepada para muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama ikuti kami di Facebook page Masjid Al-Muqtafi Bilasyah. Boleh follow kami di situ, ataupun follow kami di Instagram mambs.kt, ataupun boleh sama-sama subscribe TV MAMBS YouTube channel Masjid Al-Muqtafi Bilasyah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada media-media masa yang disediakan oleh masjid itu insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.